Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 1 Rabiul Awal 1443 bersamaan 8 Oktober 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, kita sudah masuk ke bab yang ke-130. Bagi pelajar yang ada kitab, cari Riyadhus Salihin bab 130. Bab 130, Babur Ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab Ar-Ru'ya, bab pada menyatakan mimpi. Kedudukan mimpi dan perkara yang berkaitan dengannya, dengan mimpi. Malam ni kita bermimpi. Kita nak tengok beza di antara mimpi dengan mengigau. Mengigau apa panggil? Ngigau, kalau kata ngiga dia tu. Ngiga lain, mimpi lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita dalam kitab ini ada beberapa hadis. Hadisnya ada 1 ayat dan 6 hadis. 7 hadis. InsyaAllah kita cuba selesaikan hadis-hadis ini dalam siri ini. Yang pertama, bila kata mimpi, apa itu mimpi? Mimpi ni apa yang kita nampak dalam tidur kita, itu mimpi. Baik. Firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari. Sebab apa Imam Nawawi rahimahullah dia bawa cerita tidur? Sebab orang tak mimpi, tak tidur. Itu dia panggil macam-macam, orang katakan mimpi di siang hari, mimpi ketika jaga. Itu awak ni mimpi jaga, mimpi tak tidur. Macam mana kita kata? Surah ayat ini dalam surah Ar-Rum ayat 23. Ini juga suatu keajaiban. Kita tadabbur surah Rum ayat ini pagi tadi, pagi Jumaat yang mulia 1 Rabiul Awal, kuliah malam ni mimpi juga, ayat yang sama. Ni kalau orang mai gala apa nama ni, seronok dia ni. Ada cerita yang sama pada hari yang sama. Tengok dia boleh buat teka-teka macam-macam lah tu. Ni kita tak main benda tu, nampak biasa ya. Cuma kebetulan kita kata alhamdulillah, para pelajar yang ikut pagi tadi akan nampak pula sekali lagi di sini. Tengok dalam ta'liq, dalam ulasan kepada hadis ayat ini, kata Syekh rahimahullah, yang dimaksudkan mimpi. Mimpi di sini adalah mimpi ketika tidur. Mimpi waktu tidur. Ketika seseorang tidur, maka sesungguhnya Allah mematikan ruhnya, meskipun hanya mati kecil orang panggil, diangkat sekejap. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah kata Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maknanya mati itu, tidur itu dianggap mati.
Mati kecil. Dia panggil, kalau mati sungguh tak balik dah. Ni mati. Ialah separa mati orang. Sebab kita tak tahu apa. Bila kita tidur, kita tak tahu apa. Apa yang jadi. Apa orang buat pun tak tahu. Kan? Baik para pelajar sekalian. Kita tengok kepada huraian ulama lagi dalam masalah ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara dalil-dalil uluhiyah, rububiyah, ketuanan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita tidurnya kamu pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Bila kamu tidur, hilang apa-apa yang kita rasa. Kalau kita rasa takut, kita rasa gerun, kita rasa sakit, kita apabila kita tidur, senyap sekejap. Kita penat, tidur. Mana kalmayyit. Tidur tu macam mati, tak rasa apa. Thumma yastayqiz. Kemudian dia sedar. Bila kita sedar, balik semula apa yang kita rasa tadi. Sakit, sakitlah. Yang takut, takut balik. Cuma letih mungkin hilang. Ini dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla nak bangkit semula manusia di akhirat esok. Kan kita dah tadabbur tadi dalam siri kuliah subuh. Dalam tafsir ayat surah Ar-Rum ini, alhamdulillah tuan-tuan sudah pun mempelajarinya secara panjang. Baik, kita fahamlah kenapa Imam Nawawi bawa ayat tidur dalam bab mimpi. Sebab tak tidur tak ada mimpi. Orang tak panggil, dia panggil mimpi jaga. Bukan mimpi khayal tu nama dia. Kalau jaga tu bukan mimpi. Jaga tu orang panggil khayal, bukan mimpi. Baik. Hadis yang pertama dalam bab kita ini, para pelajar yang ada kitab, cari hadis nombor 838. 838. Kalau Kelantan kata, hadis nombor 838. Sedap kata bunyi Kelantan tu, 838. Nampak ringan dia punya sebutan. Baiklah. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyiratu? Qala sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah. Rawahu Al-Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jangan kata rawi pembohong ke rawi apa. Ulama-ulama dah buat penilaian yang begitu rapi dalam masalah ini. Dia bukan sewenang-wenangnya. Tidak senang-senang nak jadi hadis itu sahih ke dhaif, kan? Banyak dia punya kriteria dia. Abu Hurairah kata, sami'tu. Kadang-kadang ada sahabat kata sami'tu bi uzunayya. Aku dengar dengan dua telinga aku. Hati aku memahami betul. Itu betapa sahabat nak kuatkan dia punya ingatan dia. Supaya bila kita dengar, begini, maknanya semangat. Rasulullah bersabda, tidak ada yang tersisa yang baki lagi daripada kenabian kecuali mubasyirat. Mubasyirat ni mana satu khabar gembira yang kita terima. Para sahabat bertanya, apakah mubasyirat, khabar gembira? Apa benda? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang baik. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Sekarang ni kita sudah faham beza di antara mimpi dengan mengigau. Kan? Apa-apa yang dilihat oleh seorang dalam tidur, maka itu nama dia mimpi. Ru'ya. Ada satu lagi dia panggil hulman. Adghasu ahlam, sebagaimana kata di pembesar-pembesar kepada Raja Mesir, kan. Bila Raja, aku mimpi itu, adghasu ahlam, halam. Maknanya ini mainan tidur je. Ada kalanya kita ni, ada kalanya bukan mimpi, itu dia panggil mengigau. Adghasu ahlam, maknanya mainan tidur je. Bila kita terlalu mikir satu benda, dalam kepala kita duk fikir benda ni, dalam tidur terbawa-bawa. Kata orang terbawa-bawa dalam tidur. Kita raja kan tengok anak kita, kadang-kadang dia sengih juga tengah tidur. Itu dia terbawa apa yang dia duk main tadi. Mungkin dia duk main benda-benda, dia teringat.
Itu dia panggil mengigau je, tak ada apa. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini iaitulah ru'ya as-salihah. Mimpi yang benar, sebab mimpi yang benar itu kita tengok nanti dalam ayat yang akan datang, dalam hadis yang akan datang. Mimpi yang benar itu anugerah daripada Allah, dan mimpi yang buruk itu mainan syaitan. Mainan syaitan, kita tak mahu. Maka orang mukmin akan bermimpi bila ni, waktu ni, mubasyirat ni bila? Tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua menafsirkan yang pertama. Hadis 839, hadis nombor 2 dalam bab ini. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iqtaraba az-zamanu lam takat ru'yal mu'min takzib wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah muttafaqun alaih wa fi riwayatin asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila hari kiamat telah hampir, iqtarabaz zaman, dia kata masa hari kiamat telah hampir. Ini tafsir yang dipakai oleh kebanyakan ulama, kata maksudnya bila dekat nak kiamat. Waktu tu banyak huru-hara dah berlaku. Ada juga ulama kata lain. Dia kata apa? Taqarubu zamanul lail wa zamanun nahar. Pada musim sederhana sama panjang malam dengan siang. Tapi dia kata ini jauh. Yang kita naknya iqtarabat zaman, mana masa nak kiamat. Itu tafsir yang tepat. Apabila hampir telah kiamat telah hampir, maka mimpi orang mukmin hampir tidak berdusta. Dan mimpi orang mukmin itu merupakan satu daripada 46 tanda kenabian. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, mimpi kamu yang paling benar ialah mimpi orang yang paling jujur perkataannya di antara kamu. Orang yang jujur, yang amanah, yang tidak bohong, mimpi dia yang paling benar. Orang yang suka bohong, kalau dia mimpi juga tapi tak jadi. Baik, kita pergi kepada penjelasan ulama dulu. Apakah maksud hadis ini dan bila ke zaman berlakunya? Kalau tidak, ramai orang yang mengaku dia bermimpi, mimpi dia benar, sehingga akan timbul satu ajaran baru, mimpi terakhir. Jangan main, mimpi terakhir. Kita kena ingat, orang-orang yang terperangkap dengan ajaran pelik-pelik ni seperti api dalam sekam. Senyap sekejap, diam, bila mari angin berasak balik. Jangan kata gembira, sudah taubat, belum. Kita tak tahu, wallahu alam, tetapi begitulah suasana realiti yang terjadi sebelum ini. Tengok kata di para ulama, taqarubuz zaman, maksud dianya kita tak ambil yang kata bermimpi pada musim sejuk, musim rabi', lah. Naknya apabila masa sudah hampir kiamat. Zaman kita ni atau zaman belum lepas pada kita ni, wallahu alam. Ketika itu ramai ulama telah mati. Perjalanan agama sudah semakin celaru. Pembunuhan, fitnah di sana sini. Seolah-olah orang masyarakat hari itu macam di zaman fatrah. Zaman tak ada Nabi, kan? Satu masa di antara Nabi dengan Nabi itu, dia panggil ahlul fatrah. Zaman waktu itu maknanya terumbang ambing lah masyarakat. Tak tahu nak gimana. Apa jadi? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang baik-baik di kalangan mereka. Orang yang paling baik, orang yang paling benar ucapan dia. Tak berbohong, dia tak berbohong dengan manusia. Dia tak berbohong kepada manusia. Berbeza tu. Tak berbohong dengan manusia, maksudnya dia tak cakap bohong. Dia tak berbohong kepada manusia, dalam ajaran dia juga dia tidak berbohong. Ni Nabi kata, sedangkan itu hadis palsu contohnya. Ini cerita karut-karut. Ini jangan main. Jadi berbohong kepada manusia pun tidak, berbohong dengan manusia pun tidak. Maka mimpi orang ni mimpi yang benar. Mimpi itu benar. Jadi hadis ini juga
tanda tuan. Yang kedua daripada huraian hadis ini, dua hadis yang kita baca tadi, isyaratun ala ghalabatus sidq ala ru'ya. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya ada orang yang bersifat jujur dan telus. Jujur dalam peribadi dia, dalam percakapan dia, dan jujur dalam penyampaian ilmu dia. Maka kerana dialah yang layak kalau bermimpi nanti, waktu di saat tidak ada lagi para ulama, tidak ada lagi orang yang soleh yang boleh menjelaskan kepada masyarakat, maka mimpi orang soleh inilah yang menjadi petunjuk, pedoman. Sebab itulah anak kata, zaman sekarang belum lagi. Masih lama lagi orang-orang soleh, insya-Allah. Jadi kalau mari mimpi terakhir itu, patutlah kita serah kepada pihak pejabat agama lah, awak kerja dengan orang seperti ini. Baik. Yang ketiga, orang yang benar jiwa dia, hatinya benar, percakapannya benar, ajarannya benar, Allah Ta'ala cerahkan dada dia, maka ketika itulah diberi anugerahkan kepada dia mimpi-mimpi yang baik. Yang keempat, Nabi kata, mimpi ini satu juzuk daripada nubuwah. Mana kalau Nabi dulu dapat wahyu, orang yang tidak Nabi ini hanya dapat ilham ataupun petanda petunjuk daripada Allah melalui mimpi dia. Maka ini bagi orang mukmin. La yakunu illa lil mukmin. Adapun orang kafir, orang munafik, pembohong, panglipo lara yang dia bawa cerita yang pelik-pelik, dia tak dapat isyarat yang benar ini. Jadi kita perlu pada orang yang betul-betul jujur dengan ilmunya. Yang kelima, apa maksud mimpi orang mukmin di akhir zaman benar? Tidak bohong, maksud dianya mimpi dia tu jelas. Allah bagi petunjuk pada dia gini, tak perlu pada takbir. Dia cerita je orang tahu, oh, akan berlaku sekian-sekian benda yang tak baik, benda yang baik, bagaimana. Ini dia panggil la yahtaju ila takbir. Yang keenam, kenapa Nabi sebut akhir zaman? Kenapa dia tak sebut daripada awal? Sebabnya annal mu'min, pada waktu itu orang mukmin terpinggir. Negara ini dikuasai oleh orang kafir, dikuasai oleh orang yang tak ada agama. Maka orang mukmin terpinggir. Allah nak tenangkan hati mereka, mubasyirat, memberi khabar gembira kepada mereka supaya mereka istiqamah, mereka berpegang dengan agama ini, mereka berpegang dengan ajaran Islam, jangan tinggal. Maka diberinya mubasyirat, khabar-khabar gembira yang menyebabkan mereka rasa yakin dengan pegangan yang dia ada. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah kita rasa pandangan sebagian ulama dikatakan itu di akhir zaman. Tamatlah hadis ni. Kalau hadis ni tidak dijaga betul-betul, tidak ditafsir dengan cara yang baik, ramai orang akan mengaku dia mimpi. Dia sudah dapat macam-macam ilham daripada Allah. Kamu ini semua kena tinggalkan tempat ini, tak baik. Kita kena bom sini, kena perang, pergi duduk lautan, jual semua harta. Kalau duit tak tahu nak simpan mana, simpan je dekat Tok Syekh. Baru puas hati. Jual rumah 500,000, jual tanah 200-300,000, nak simpan mana? Bank riba. Bank Yahudi. Nanti bank kena tutup, kau nak ambil mana pitih? Orang nak perang sekarang ni, habis gulung masuk dalam plastik, dalam guni, serah ke Tok Syekh, biar Tok Syekh jaga. Tok Syekh ni orang aman. Boleh. Nah, pergi duduk 3 bulan dalam hutan, Tok Syekh hilang. Makan daun kayu lah awak. Ya hati-hati. Permainan ini orang akan main benda-benda macam ni. Karena itu kita kena hati-hati dalam bab mimpi-mimpi ni, bukan satu benda yang mudah untuk nak dipercayai. Baik, tamat satu tajuk. Tajuk mimpi orang yang beriman itu benar. Mimpi orang mukmin di akhir zaman la yakzib, tidak bohong. Satu daripada 46 juzuk daripada kenabian. Mubasyirat, khabar gembira daripada Allah kepada orang mukmin. Sekarang ini kita berpindah kepada dua hadis yang lain pula. Hadis yang nombor 3, hadis nombor 840. Tuan-tuan tengok dalam kitab, cari hadis nombor berapa? 840. Hadis ni hadis mimpi jumpa Nabi. Dan bagi anak sangat penting di zaman kita ini, sebab beramai orang
buat peristiharan, dia jumpa Nabi. Ajaran saya dari Nabi. Ini terima daripada Nabi. Bukan cakap main-main. Terima hidup-hidup. Nabi keluar dari kubur. Holo tangan dia bagi salam. Allahu Akbar. Nasib baik dia mimpi zaman dulu. Kalau dia mimpi zaman ni, zaman PKP ni, kita nak tanya dia. Nabi salam berlapik ke tidak? Kan? Pakai gigi salam gini ke salam gini? Sudah. Ada juga main macam ni Ustaz. Tidaklah mau tanya. Ya. Jangan marah tak? Baik. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Tuan yang ada kita letak garisan dengan pensil, fasayarani fil yaqazah, letak satu. Au ka'annama yarani fil yaqazah. Ka'annama itu lafaz yang kedua. Ini penting ni. Dalam perbahasan kita sangat penting. Ka'annama yarani fil yaqazah la yatamassalu syaitanu bi, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam", siapa dia tengok aku dalam tidur dia. Kita tidur, bermimpi, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Fasayarani fil yaqaza, dia akan tengok aku waktu jaga. Dalam jaga. Maknanya, siapa dia tengok Nabi di mimpi, dia akan jumpa Nabi jaga. Nabi akan datang sini. Nabi akan mari. Tengok. Ini rawi ada keraguan situ. Dia kata, atau lafaz dia ka'annama, seolah-olah, semacam dia tengok aku waktu jaga. Itu yang dipegang oleh para ulama kita untuk nak menafsirkan hadis. Siapa dia tengok aku dalam mimpi, fa ka'annama, seolah-olah dia tengok aku dalam jaga. Macam. Sebab itulah para ulama keras dalam masalah ini. Mu tengok Nabi, tengok mana rupa Nabi. Tengok rupa Nabi dulu. Rupa Nabi. Aku belajar dari kitab Syama'il. Nabi bukan macam ni. Dia kata Nabi mata lolong, luah gitu. Hidung kepek. No. Nabi hitam macam negro lah. Nabi kenek lah. Panjang. Sifat dia tu sangat penting untuk kita kenal. Sebab tu kita penting juga belajar kitab Syama'ilun Nabi. Kita kena tahu sifat Nabi. Fizikal dia macam mana. Kalau ada orang cakap, bukan tu. Bukan. Ini bukan Nabi, ni orang lain masuk ni. Itu satu. Maka Nabi kata faka'annama, mu tengok aku dalam tidur macam mu tengok aku di luar. Kalau betul dengan sifat dia, fizikal dia yang ada dalam kitab Syama'il, betul lah Nabi itu. Satu. Sebab la yatamassalu syaitanu bi, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Syaitan dia tak boleh rupa Nabi, tak boleh. Nak tiru betul-betul rupa Nabi, tak akan boleh. Cuma syaitan boleh mengaku jadi Nabi. Syaitan dia boleh mengaku jadi Nabi. Aku Nabi. Oleh kerana kamu sudah kuat ibadat, aku beri kelonggaran kepada kamu, tak payah salat. Melawak angin. Syaitan tu bukan Nabi. Tengok. Yang pertama, kita kena tengok dari sudut fizikal. Yang kedua kita kena tengok cakapan dia. Apa dia cakap? Kalau dia bagi arahan yang bercanggah dengan syariat, sah dah syaitan. Mana ada Nabi nak canggah syariat dia? Tidak berlaku sedemikian. Maka hadis ini, para jemaah sekalian, kita tengok perbahasan para ulama. Yang pertama, syaitan la yatamassal. Syaitan tak boleh nak tiru rupa Nabi. Dia boleh tiru rupa orang lain. Boleh. Tapi nak tiru rupa Nabi, tak mungkin. Li'alla yatazarra' bil kazib, supaya dia tak boleh nak kelentong orang. Aku ni Nabi, kamu dengar cakap aku, tengok kita yang belajar kitab Syama'il ni, betul-betul sebiji rupa Nabi sallallahu alaihi, dengan rambutnya, dengan matanya, dengan syaitan tak boleh buat macam tu. Sebab tu kalau dia datang, dia akan rupa lain. Tengok, bukan Nabi ni. Orang yang soleh yang belajar kitab Syama'il ni tengok, bukan Nabi ni. Ini kata mana mari nak tipu aku, tak tahu. Yang kedua, ru'yan Nabi amaratun ala sihatir ru'ya. Kita tengok Nabi yang betul-betul tu, alhamdulillah. Itu satu anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada kita.
Bila kita tengok sepatutnya orang yang jumpa Nabi, orang inilah yang paling kuat mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia jumpa Nabi, Nabi jumpa dalam mimpi, dia tengok rupa Nabi. Nabi senyum kat dia, kita kata inilah orang yang paling kuat mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang bawa kelentong pula. Aku terima daripada Nabi, kau main-main apa? Tengok ni. Maknanya mimpi yang betul yang kita tengok tadi, mimpi yang jelas tadi, mana kita boleh bawa ke alam nyata kita bahawa apa yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan seorang ulama tabi'in nama dia Ibnu Sirin. Ibnu Sirin bila ada orang mengaku, "Syekh, saya mimpi jumpa Nabi." Dia kata apa? "Sifli." Apa sifat dia? Sifat dia. Fa in usifa lahu, kalau dia sifat tak betul, dia kata lam taro, mu tengok orang lain tu. Bukan mu tengok Nabi. Baik. Apa pandangan para ulama? Dia kata, tengok dalam perbincangan kita ni, dalam hadis, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berbincang dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada hadis ni. Faqad waradat, telah terdapat beberapa riwayat hadis tentang mimpi tengok Nabi. Hadis kita ni, hadis Abu Hurairah ni kata apa? Man ra'ani, siapa dia tengok aku dalam mimpi, dia akan tengok aku waktu jaga. Tanda satu tuan. Hadis dalam Bukhari yang kita baca tadi. Wa fil muttafaq alaih, siapa dia tengok hadis Anas, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa dia tengok aku dalam tidur, maka dia tengok akulah tu. Yang betulnya, kalau betul rupa tu rupa Nabi, dia tak sebut yaqazah, tak ada. Betul lah mu tengok aku. Fa inna syaitan la yatakhayyalu bi, syaitan tak boleh nak berupa dengan aku. Wa fil Bukhari min hadisi Abi Qatadah, Nabi kata man ra'ani faqad ra'al haq, siapa dia tengok aku maka dia tengok yang betul lah tu. Kalau dia tengok yang betul lah rupa-rupa Nabi tadi. Maka Ibn Hajar kata 3 lafaz dalam hadis-hadis yang menyebut tadi. Fasayarani fil yaqadha, ada dalam afak dia sebut dia akan tengok aku waktu jaga. Faka'annama yarani fil yaqadha, seolah-olah dia tengok aku waktu jaga. Faqad ra'ani, maka dia tengok aku. Dia tengok aku fil yaqadha. Maknanya kebanyakan riwayatnya tak sebut yaqazah tadi. Wa dzakar anna aktsar riwayat katsalisa illa qalu fil yaqazah. Siapa dia tengok dalam mimpi, faqad ra'ani, dia tengok aku. Dia tak sebut lafaz yaqazah. Kerana itu sahabat kita ni dia buat kajian berapa lafaz yang menyebut tentang faqad ra'ani, dia tengok aku. Tapi tak sebut yaqazah. Yaqazatan tidak sebut. Maka ada 39 riwayat faqad ra'ani. Jadi baiklah kita kata hadis itu tidak menyebut tentang tengok aku, tapi tengok cara jaga. Baiklah, kesimpulan daripada Ibn Hajar, saya tak boleh nak panjang di sini, sekadar kita bagi penjelasan saja, kerana ramai orang duk tanya ni. Orang duk mengaku jumpa Nabi yaqazah. Bila kita buat majlis maulid, ada setengah tempat dia buat sejadah hijau sini, letak kursi comel, Nabi hadir. Sini. Sebab itulah dalam nasyid kita, ya hanana tu, tangan gini kan. Sebab ada, anda tengok dalam itu ni, seorang penceramah Indonesia, orang tanya dia, Tuan Syekh, kenapa ya hanana begini? Oh, dia kata kita melambai kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita sambut Nabi datang. Ini sebab duk main hadis dia. Maka hadis yaqazah ini hadis yang agak berat, sebab orang akan dakwa ajaran dia ni sahih, tepat, sebab Nabi datang depan dia. Kami selawat kami ni daripada Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedengaran orang cakap
rawi-rawi hadis ni kita kata dia thiqah, boleh jadi dia bohong. Tak apa nak percaya. Sebab apa? Sebab kamu ambil riwayat daripada orang mati. Bukhari sudah mati, fulan mati sampai ke Nabi. Kami direct, Nabi datang sini ataupun kita pergi Madinah, Nabi keluar dari kubur, bagi ke dia salam, ambil selawat ini, sekali baca selawat lebih baik daripada baca Quran 60 kali. Dia balik, oh punya pengikut, oh hebat. Sahabat pun tak dapat selawat ni, Tuan Syekh dapat. Tengok naik dia punya, orang panggil naik Syekh. Maka timbullah masalah, tak payahlah hadis-hadis ni semua tu zanni belaka. Yang betulnya yang kita direct daripada Nabi ni yang betul. Kalau ajaran sesat lagi tu, kita bukan daripada Nabi, terus kepada Allah. Dia kata haddatsani qalbi ar-rabbi, hati aku ni terima terus daripada Tuhan. Itu bahagian makrifat ni boleh bincang di situlah. Maka kesimpulan dia buat oleh Ibn Hajar, dia kata apa? Ada 6 pandak huraian ulama dalam hadis ini. Yang pertama, annahu ala tashbih wa tamsil. Hadis ni menunjukkan macam satu perbandingan. Siapa dia tengok aku dalam tidur, seolah-olah dia tengok aku jaga. Mana kalau rupa betul sifat, begitulah keadaan. Itulah yang sepatutnya. Yang kedua, dia kata sayara fil yaqazah, dia akan tengok juga waktu dia jaga. Yang ketiga, ulama kata ini untuk orang zaman Nabi je. Kalau dia mimpi jumpa Nabi, dia akan datang Madinah, jumpa Nabi dalam jaga. Yang keempat, yarahu fil mir'at. Dia akan nampak dalam bayangan dia tu. Macam bayangan. Ibn Hajar kata ni jauh sangat ni. Yang kelima, siapa dia mimpi atas dunia, dia akan jumpa Nabi di akhirat dengan satu perjumpaan khas. Sebab dia sudah mimpi di dunia. Yang keenam, ni poin yang besar ni. Yarahu fid dunya haqiqatan wa yukhatibuhu. Ada orang kata dia akan tengok betul-betul Nabi datang sini, dia boleh cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi. Qurtubi kata apa? Pendapat yang keenam ini pendapat qaulun yudraku fasad. Sangat rusak dia punya kepahaman macam ni. Dia engkar. Dia akan engkar kepada pandangan yang keenam, sebab pandangan yang keenam ini akan timbul macam-macam cerita. Maka para pelajar sekalian, baiklah kita ambil pandangan ulama yang sederhana. Dia kata faka'annama, siapa tengok aku dalam tidur seolah dia tengok aku waktu jaga. Itulah yang terbaik. Kalau tidak, orang akan rempuh masuk ke dalam agama ini dengan ajaran-ajaran yang direka sendiri. Bila kita tegur, saya jumpa dari Nabi dah endorse, Nabi dah sahkan aku punya ajaran, engkau apa tahu? Engkau duk baca Bukhari, Abu Daud, ni semua tu orang mati belaka. Rawi-rawi pun orang manusia biasa juga. Tapi aku direct dengan Nabi. Aku tu manusia biasa kan, Nabi juga awak tu. Yang mengaku jumpa Nabi, yang kita nak sahkan dia. Siapa boleh sah? Dalam mimpi tak ada orang boleh sah. Dia bukan boleh rakam video, tengok Nabi datang. Tak ada orang boleh sah. Dia seorang yang mengesahkan dia. Kemudian dialah paling asah dalam dunia. Rawi-rawi yang sekah itu tidak boleh dipakai. Kemungkinan mereka menipu. Kita mengatakan inilah satu perbuatan yang meruntuhkan perjalanan agama. Sebab itu kita tengok respon hari 2 ni. Respon geng-geng Syiah. Geng anti hadis. Geng liberal sudah bangkit kepala, menyokong pandangan yang mengatakan rawi-rawi hadis itu manusia biasa, boleh jadi bohong, boleh jadi. Semua tu apa yang dibuat oleh para ulama itu satu agak-agakkan saja. Kita kata ini satu perbuatan yang berbahaya kepada masa depan, sumber yang kedua dalam syariah kita. Baik para pelajar sekalian, saya beri setakat itu dulu. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis yang keempat. Hadis yang keempat dalam bab kita ini, iaitulah hadis, tuan-tuan tanda, ada adab apa? Adab bermimpi. Bila kita mimpi, apa dia adab dia? Tengok hadis 841. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah Ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha. Wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa man yuhibbu.
Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa inna ma hiya minasyaitan falyasta'iz min syarriha wala yadhkuruha li ahadin. Wala yadhkuruha li ahadin fa innaha la tadurruhu, muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu bermimpi dengan mimpi yang disukainya, kita tengok kita dapat nikmat, dapat anugerah, dapat benda-benda yang baik yang menyukakan kita, maka sungguhnya mimpi itu adalah daripada Allah. Allah nak beri satu khabar gembira kepada senyum kita. Oleh itu, hendaklah dia memuji Allah. Bila kita sedar tidur, kita kata Alhamdulillah. Dan menceritakannya kepada orang lain. Baik, siapa yang kita boleh cerita itu? Tengok riwayat yang kedua. Janganlah dia menceritakan mimpi tersebut kecuali orang yang disukainya, orang yang dipercayainya, orang yang baik. Jangan cerita semua orang. Jangan tulis di Facebook, aku mimpi sekian. Bahaya tu. Yang kita naknya, kita cerita kepada ustaz kita ke, ayah kita ke, orang-orang yang kita sayangi, kita cerita. Lebih-lebih lagi, kalau orang yang pandai menafsirkan mimpi, takbir mimpi, kita cerita kepada dia. Bukan semua orang boleh dilaporkan. Jangan tulis di Facebook sekali-kali. Baik. Kalau mimpi baik, mana kita jangan cerita kepada orang kecuali orang yang kita percaya, orang yang tidak dengki dengan kita, orang yang tidak hasad, boleh. Baik. Namun apabila dia bermimpi dengan mimpi yang buruk, mimpi jatuh atas bangunan, pecah kepala, jatuh, aksiden kereta, terbalik, tenggelam dalam air ke, jatuh kapal terbang ke, na'udzubillah, maka sungguhnya mimpi itu mainan syaitan. Syaitan mahu koset dalam kepala kita. Kerana itu hendaklah dia berlindung diri kepada Allah daripada keburukan mimpinya, dan janganlah dia menceritakan mimpi itu kepada sesiapa pun. Bini dia pun jangan cerita, suami dia pun jangan cerita. Kerana mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya, syarat selagi dia tidak cerita. Kalau dia buka mulut, syaitan pun attack dia. Kita buat sungguh apa yang dia nak. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya kita fahamlah di sini para pelajar, mimpi dua kategori. Yang baik, yang baik macam mana? Yang baik, kita senyum, kita syukur, kita puji Allah Ta'ala, dan kita jangan cerita kepada semua orang. Yang buruk, langsung kita isti'adzah billah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nih, dalam hadis 842, cara-cara nak apabila mimpi buruk. Saya jangan hurai dulu, saya baca dulu hadis, supaya tuan-tuan dapat tahu lalu. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanatu min Allah wal hulmu min asy-syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi thalathan wal yata'awwaz minasyaitan fa innaha la tadurruhu. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Qatadah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang elok, dalam riwayat lain mimpi yang baik itu anugerah dari Allah, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Mimpi yang buruk dari syaitan. Oleh kerana itu, sesiapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, kita mimpi benda yang tak baiklah, apa-apa keburukan lah, jatuh kereta, apa benda yang tak baik, makalah dia meniup ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali. Kita ini tidur, kita sedar, Auzubillahi minasyaitanirrajim, kita tudah ni, tuh, ludah dengan angin je, jangan air liur. Kalau bini tidur sebelah tu, apa hujan tengah malam ni, terkejut kawan tu kan. Baik, 3 kali. Mimpi ludah 3 kali tanpa busak, biduni busak, mana tak ada, tanpa air liur. Kemudian wal yata'awwad minasyaitan, kita kata auzubillahi minasyaitanirrajim, auzubillahi minasyaitanirrajim, auzubillahi as-sami'il alim minasyaitanirrajim 3 kali. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada lagi, ada yang ketiga, tengok di bawah.
Hadis 843. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakraha falyabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'iz billahi minasy syaitani thalathan wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi, rawahu Muslim. Maksud dia daripada Jabir, sabda Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi dengan sesuatu yang tidak disukainya, dia mimpi buruk. Tadi kita sebutkan, jangan cerita dengan orang. Tapi peringkat awal permulaan mimpi itu apa kita nak buat? Maka dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali tanpa air liur, ludah tadilah, tuf 3 kali. Dan hendak dia meminta perlindungan diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca semua. Baca ayat-ayat yang minta perlindungan dengan Allah. Baca ayat kursi. Baca ta'awuz. Paling pendeknya kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cukuplah tu. Dia tak. Tapi kalau kita nak baca lagi rasa takut, baca banyak-banyak ayat-ayat perlindungan. 3 kali ta'awuz. Dan hendaklah dia mengubah posisi tidurnya. Kita kena ingatlah, kalau kita tidur, contohnya tidur macam Nabi gini, belah kanan kita tukar, terbalik, duduk melentang kita. Kalau kita tidur mengiring belah kiri, tukar belah kanan. Tapi jangan pula kalau belah kanan bertukar belah kiri lah. Nabi kita tak suka tidur menghadap ke arah atas lambung kiri, atas rusuk kiri. Yang pentingnya tukar posisi tidur, tukar dari sini ke sini. Dan ada lagi riwayat lain kata kalau boleh kita bangun ambil wudu. Kalau kita takut sangat kita solat. Dalam kitab Perisai Muslim ni ada ketika mimpi yang boleh kita belajar nanti insya-Allah. Tuan-tuan tulis je mimpi jumpalah dia tu. Alhamdulillah para pelajar sekalian, mana dia punya adab mimpi tadi. Baik, dalam kitab kita ni sudah ada. Dalam kitab ni sudah lengkap dah hadis. Maknanya yang pertama, kita ludah, kita kata auzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian kita apa? Kita tidak tukar posisi tempat tidur, dan kalau boleh kita bangun ambil wudu, kita solat lagi baik, dan jangan cerita kepada orang. Jangan cerita. Jangan pula, kenapa ni? Suami dia tanya, kenapa ni awak ni? Mimpi takut ni, apa dia? Saya mimpi abang kahwin seorang lagi. Jangan cerita. Lepas cerita, pagi esok suami ni tunjuk gambar. Betul sungguh mimpi awak semalam. Sudah. Jangan main-main. Sebab Nabi kata kalau mimpi buruk, jangan cerita dengan siapa pun, jangan cerita. Kalau cerita, bahaya dia jadi. Ana dah dapat maklumat. Maklumat ni maklumat sahih, maklumat betul. Ada orang tu dia bermimpi, dia cerita dengan orang. Dan memang jadi sungguh. Dia kata menyesal saya ustaz, tak ikut sunnah Nabi. Orang cakap dah Nabi bagi arahan jangan cerita orang. Yang kau cerita apa? Sajalah nak semangat sangat, nak takut sangat, nak macam-macam lah. Akhir sekali jadi apa yang dia buat. Jangan main-main. Kalau suami tipu macam mana? Suami tipu, nak suruh jadi sungguh ni. Yang Allah, abang mimpi semalam, takutlah yang. Mimpi apa bang? Saya mimpi kahwin seorang lagi. Lepas tu ayah marah. Betul ke tidak macam ni? Mimpi kelentong. Boleh tak boleh? Tengok hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis 844. Selesai dah kita kan? Adab mimpi tadi sudah selesai. Kita pergi 844. Wa an Abil Asqa Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abi aw yuriya 'ainahu ma lam tara aw yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Abul Asqa, nama dia Wathilah dengan sa. Wathilah bin Asqa, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk di kalangan pembohong, pendusta yang amat besar, 3 orang. Tanda tuan-tuan, pembohong yang paling besar 3 orang. Siapa dia? Yang pertama,
apabila seorang mengaku keturunan selain daripada ayah dia. Jangan. Siapa ni? Ayah aku. Walah bapa angkat dia. Dia tukar nama kepada ayah orang tu. Ini dosa besar. Bukan dosa budak tu, dosa bapa tu. Ini bahaya sekali. Jangan main. Jangan duk mengaku orang kuasa. Ini anda tengok setengah orang nak ikut orang putih ni. Isteri, kan orang putih dia ikut nama suami. Dia nama contohnya kita kata Timah binti Dogol. Dia tulis Timah, ambil nama suami dia si Mamat. La, kenapa nisbah awak kepada suami? La. Min afyaril fira, kita mengaku keturunan yang bukan keturunan kita. Ni sekarang ni ramai ni orang mengaku keturunan tu, mengaku keturunan Nabi. Kalau dia mengaku saja dia bukan keturunan Nabi, besar dosa dia ni. Kita tak boleh nak pertikaikan nasab orang, biarlah dia mengaku. Tapi kalau mengaku bukan betul, dia terimalah di akhirat esok. Atas dunia orang cium tangan, cium kaki, tapi ingat di akhirat dahsyat. Yang kedua, au yuria. Ini Nabi kata ni, au yuria ainahu ma lam tara. Ataupun dia menyatakan melihat sesuatu dalam mimpinya sebenarnya tak tengok. Ni orang mengaku apa? Mengaku bermimpi sesuatu sedangkan dia tak mimpi. Aku mimpi Nabi datang, aku mimpi Nabi bagi zikir, aku mimpi Nabi endorse benda tu benda ni, Nabi macam-macam. Ataupun mimpi apa saja. Orang nak suruh dia betul dia punya ajaran, zikir saya ni saya bentang kepada Nabi sendiri dalam mimpi. Ataupun saya gimana Nabi keluar dari kubur. Dalam hadis tadi. Banyak benda yang berbahaya kalau kita buka mimpi, cerita mimpi ni. Banyak masalah. Jadi orang yang mimpi bohong, itu dosa besar. Yang ketiga, au yaqula ala Rasulillah sallallahu malam yaqul, atau dia mengatakan suatu atas nama Nabi padahal baginda tidak bersabda tentangnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Maka ini di antara perkara yang cukup menakutkan kita sekarang. Sekarang ni orang relax ya. Bukan hamba kata, Nabi kata. Mana riwayat? Ustaz kata, Nabi kata tu, mana riwayat? Tunjuk bukti. Riwayat apanya? Hadis-hadis ni bagi zonni belaka. Hadis-hadis ni bagi agak-agak ya. Tak hak kita ni jumpa dengan Nabi dah. Sudah. Tuan-tuan dan puan-puan. Buka dada, buka minda. Dengan Nabi bukan boleh reka-reka. Sebab itulah ulama nak menyatakan hadis ini sahih ke tak sahih, hadis ini sahih ke dhaif, cukup teliti dia punya disiplin. Wasahihu kan dalam baik apa ni matan hak kita duk mengapa matan dia tu ni Baiquniyah tu. As-sahihu, hadis yang diriwayat oleh seorang rawi yang dipercayai. Dhabt tamamud dhabt, maknanya dia punya hafalan dia 10/10. Bukan 9/10. Kalau 9/10 dia tak jadi soleh, dia jadi hasan. Dia punya syarat dia mesti berjumpa. Bukan mudah-mudah jumpa dengan Pak Mat tepi jalan orang hadis sahih ni. La, dia punya disiplin yang cukup besar. Sehingga akan dikatakan orang ni siqah. Mana orang nak pergi belajar dengan dia. Pergi tengok. Sekali dia bawa nak bagi makanan ke hayawan dia ke apa. Dia main-main kat tu. Tak boleh ambil dia tu ni. Sampai begitu sekali. Disiplinnya ulama nak menerima hadis Nabi SAW. Nak menjaga kesucian sunnah Nabi. Bukan satu benda yang main-main. Sebab itulah tuan-tuan. Dalam hadis ni Nabi kata apa? 3 golongan yang kena dosa besar. Orang mengaku bapa pada bukan ayah dia. Dia mengaku dia mimpi jumpa Nabi ke apa benda, ataupun mimpi siapa pun, benda yang dia tak tengok. Jadi hak nak tipu bini tadi, jangan tipu-tipu. Memang awak dosa besar kalau tipu. Dan orang yang berani mengatakan Nabi, hak Nabi tak kata, kita kata. Anda tengok banyaklah pembuat poster ni. Bila mari bulan Rabiul Awal ni, siapa dia ni poster kata ni? Siapa dia memperingatkan kedatangan bulan Rabiul Awal, Nabi sebut sekian-sekian pahala. Siapa dia memperingatkan hari kelahiranku, Nabi sebut, berani awak. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan jadi orang berani, kita hanya menukilkan apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab mereka. Kita ni hormat pada ulama. Tapi bila mari dalam bab hadis tak mau pakai ulama pula, kenapa? Ini satu benda yang ajaib, benda yang pelik. Tamatlah kita bab mimpi. Mimpi ni panjang lagi. Tapi cukuplah apa yang disebut oleh Imam Nawawi ini sudah memadai. Yang pertama, jenis kategori mimpi.
Yang kedua, mimpi untuk jumpa Nabi. Yang ketiga, adab ketika bermimpi. Yang keempat, amaran jangan mengaku bermimpi kalau tak mimpi. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat kepahaman yang baik, kita mendapat maklumat yang jelas. InsyaAllah tamatlah bab mimpi. Kita akan berpindah ke bab yang Kitabus Salam dalam siri yang akan datang. Bab yang ke-131, Babu Fadlis Salam, bab kelebihan salam. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.